Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akmal Hadi dari kelas 2 Seri Setia ingin membentang projek rumah kediaman hijau. Tempoh penghasilan projek ini mengambil masa selama 2 minggu. Kos yang terlibat lebih kurang RM20 sahaja. Kerja ini dilakukan secara individu. Terdapat beberapa bahan yang digunakan untuk menghasilkan rumah kediaman hijau ini. Polistiren dijadikan tapak binaan, kayu aiskrim dijadikan dinding rumah dan perigi, manakala kotak dijadikan bumbung, tangki air hujan dan panel suria. Selain itu, span dijadikan rumput dan juga bunga plastik dan batu-batu dihias menjadi pokok-pokok, tanaman dan tempat penjalan kaki. Dalam projek ini, saya mengaplikasikan 5 konsep rumah hijau. Konsep pertama ialah bahan pembinaan mesra alam. Kedua, pembinaan perigi, sistem pengumpulan air hujan dan kitar semula air. Yang ketiga pula ialah penggunaan tenaga suria. Keempat, tingkap rumah yang panjang dan besar. Kelima, kepelbagaian organisma seperti tanaman dan tumbuh-tumbuhan serta peliharaan ikan. Sekarang marilah kita lihat dengan lebih lanjut tentang rumah hijau yang dihasilkan. Konsep yang pertama ialah bahan pembinaan mesra alam. Rumah kediaman ini dibina dari kayu kayan yang diketahui mesra alam. Hampir keseluruhan rumah dibina daripada kayu. Memandangkan bahan yang digunakan adalah semula jadi, kesan terhadap alam sekitar semasa operasi pembinaan adalah sangat minima. Seperti yang kita ketahui, kayu-kayu merupakan sifat konduktor haba yang lemah dan memainkan peranan penting dalam mengawal suhu dalam rumah. Oleh itu, kita dapat menjimatkan elektrik kerana tidak perlu menggunakan penyaman udara. Konsep kedua ialah membina perigi, sistem pengumpulan air dan kitar semula air. Konsep kedua ialah pembinaan perigi atau sumur dalam memberikan sumber air yang tetap dan berterusan. Air dari perigi dapat digunakan untuk minum, membasuh pakaian, mandi dan membersihkan diri serta untuk keperluan lain. Faedah yang diperolehi ialah kita dapat menjimatkan penggunaan air paip. Sistem pengumpulan air yang dibuat adalah pengumpulan air hujan. Apabila hujan, air akan mengalir melalui paip yang dihubungkan antara bumbung rumah ke dalam tangki air hujan. Air hujan ini boleh digunakan untuk menyiram pokok-pokok, tanaman, membasuh kereta, mencuci persekitaran rumah dan lain-lain. Seterusnya, untuk penggunaan air yang efisien. Air lebihan sinki yang digunakan untuk mencuci tangan di bilik air dapat digunakan semula untuk mengepam air ke dalam mangkuk tandas. Konsep water recycling ini dapat mengelakkan pembasiran air, seterusnya menjimatkan bil air. Yang ketiga ialah penggunaan tenaga suria. Panel suria dibina di atas atap. Pada waktu siang, panel-panel ini akan menyerap cahaya matahari dan menukarkannya kepada tenaga elektrik. Elektrik yang dihasilkan akan dibekalkan kepada litar elektrik di dalam rumah. Kelebihan tenaga suria ini ialah tidak membebaskan gas berbahaya dan merupakan tenaga yang boleh diperbaharui. Dengan itu, kita dapat mengelakkan kesan buruk kepada alam sekitar dan mengelakkan kehabisan sumber tenaga. Yang keempat ialah binaan tingkap rumah yang besar dan panjang serta bumbung, cerun dan luksina. Jumlah tingkap yang dibina adalah banyak dan menyeluruh, iaitu dari paras lantai hingga hampir ke siling rumah. Ketinggian bukaan ini adalah sangat sesuai kerana ianya berada pada paras badan penghuni. Tingkap rumah yang besar dan bumbung yang luksina dapat membuatkan cahaya matahari yang mencukupi masuk ke dalam rumah. Dengan ini, rumah tidak gelap dan dapat menggantikan penggunaan lampu pada waktu siang dan secara langsung penggunaan elektrik dapat dijimatkan. Selain itu, tingkap ini juga meningkatkan peredaran udara yang merentas rumah tersebut. Situasi ini mampu mengaktifkan proses peredaran udara sejuk bagi menyalur keluar udara panas di dalam rumah. Keadaan ini memberikan keselesaan kepada penghuni. Selain itu, penghuni juga dapat melihat pemandangan luar yang boleh menimbulkan perasaan selesa dan tenang. Binaan kedua ialah bumbung cerun yang berfungsi bagi menyalurkan udara panas keluar melalui rongga di antara bumbung atas dan bawah. Rongga ini membantu membenarkan peredaran udara panas keluar dan terperangkap di ruang dalam bumbung. Yang kelima ialah kepelbagaian organisma seperti tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang ditanam di sekitar rumah dapat menyerap karbon dioksida di sekeliling rumah dan membekalkan udara yang berkualiti dan nyaman. Pokok merupakan tumbuhan semula jadi yang mampu menyerap haba dan menghalang habuk.
Waktu suhu matahari paling panas adalah sekitar 12.30 hari hingga jam 4 petang. Yang penting sekali, pokok yang berdaun rimbun dapat menghalang sinaran matahari memancar ke rumah kita. Selain itu, tanaman sayur-sayuran secara organik di rumah juga dilakukan dan dapat membekalkan makanan yang sihat dan bebas racun. Seterusnya, membela ikan. Sebuah kolam yang bersaiz sederhana dibina berhampiran rumah. Air dari kolam dapat membekalkan rasa sejuk dan nyaman di sekitar rumah. Kesimpulannya, harapan saya dengan adanya projek rumah kediaman hijau dari ini, seluruh masyarakat dapat sama-sama memikul tanggungjawab untuk melaksanakannya. Sekiranya tidak dapat mengaplikasi ke semua konsep rumah hijau, kita mula mengaplikasikan satu konsep terlebih dahulu. Pembinaan rumah kediaman hijau dapat memberikan kesan positif terhadap pelbagai aspek, antaranya menjimatkan kos, menjaga bangunan, menjaga kesihatan dan meningkatkan produktiviti dan mengurangkan pembaziran serta mencegah pencemaran alam sekitar. Sesungguhnya memelihara alam sekitar adalah tanggungjawab bersama. Sekian, terima kasih.